Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan bermula hikmah suruhnya dan tegahnya tanda percubaannya atas hambanya. Apa adakah ia taat atau tiada, dan tiada datang melintang atas mazhab ahli sunnah itu oleh firman Allah Ta'ala wala yarda li ibadihil kufur, yakni dan tiada redha Allah Ta'ala bagi hambanya akan kufur, kerana bahawasanya iradah itu berlainan bagi redha. Maka lazim atas mazhab Mu'tazilah bahawasanya kebanyakan barang yang jatuh dalam alam ini yang ada ini atas yang lain daripada kehendak Allah Ta'ala dan bersalahan daripada muradnya, maka iaitu batil lagi dusta. Dan sesungguhnya telah datang satu cerita bahawasanya setengah pada segala ulama ahli sunnah telah hadir berhimpun dengan setengah daripada orang yang Mu'tazilah kerana hendak berhujjah dan berbalah-balah antara keduanya. Maka manakala datang orang yang Mu'tazilah itu, maka lalu ia duduk dan berkata, ia subhana man tanazzaha 'anil fahsya, maka maha suci Tuhan bersih daripada segala jahat. Maka dijawab oleh orang-orang yang ahli sunnah itu dengan katanya, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha. Artinya maha suci Tuhan tiada jatuh dalam kerajaannya dan perintahnya melainkan barang yang dikehendakinya. Maka dijawab oleh orang yang Mu'tazilah itu dengan katanya, apa adakah dikehendaki Tuhan kita akan bahawa derhaka orang akan dia? Maka dijawab oleh orang yang ahli sunnah dengan katanya, apa adakah derhaka orang akan Tuhan kita itu dengan digagahkan dia? Maka dijawab oleh Mu'tazilah itu dengan katanya, beritahu olehmu akan daku, jika tegahnya akan daku pertunjuknya dan hukum atasku dengan jatuh, adakah ia buat baik kepada aku atau berbuat jahat? Maka dijawab oleh ahli sunnah itu dengan katanya, jika ditegahkan akan dikau mengambil barang yang milik bagi engkau, maka sesungguhnya buat jahat. Dan jika ditahan akan dikau daripada mengambil barang yang tertentu baginya, maka ia tentukan dengan pemberiannya dan rahmatnya akan siapa yang dikehendakinya. Maka putuslah hujah orang Mu'tazilah itu daripada berbantah dan berbalah dengan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan mana diberi kita dapat Islam sejak lahir lagi, diberikan hidup hati sanubari untuk mengakui Allah lah
yang mentadbir sekalian alam ni setiap masa dan hari, dan mengakui bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal makhluk yang Allah Taala bagi jadi. Alhamdulillah, syukur. Dengan itu melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar fadilatnya. Syukur Allah Taala beri kepada kita kesedaran yang berterusan untuk belajar ilmu ni ajar oleh Rasulullah pada para sahabat, sahabat pada tabi'in, tabi'in seterusnya, daripada satu zaman ke satu zaman, orang yang saleh kepada zaman kita ni, satu demi satu mengikut turutan dan disiplin ilmu, dan kita termasuk dalam orang yang berkecimpung dalam bab nak memahami ilmu tersebut. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita keupayaan, kesihatan, kelapangan masa, dapat kesungguhan pula untuk boleh berada dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak sambung perbincangan daripada kitab Sirajul Huda ni, insyaAllah. Asal bicara kita adalah mengenai mustahilnya Allah Ta'ala buat satu dengan tanpa kehendak. Dia adalah lawan bagi Allah bersifat dengan kehendak. Dengan mana apa saja yang berlaku atas muka bumi ini pasti adalah ketentuan Allah Ta'ala. Tak mungkin ada sesuatu yang berlaku ni sama ada baik atau buruk di luar daripada iradah Allah Ta'ala. Yang terdekat kita bicara ada sedikit berbalahan dengan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah mengikut kaedah mereka menggunakan daya pemikiran nafsu dan akal mereka semata-mata tanpa merujuk kepada orang yang pakar dalam bab akidah macam ni. Dia kata Allah Ta'ala tidak akan membuat benda jahat sama sekali. Sedangkan kaedah kita baik buruk semua adalah perbuatan Allah. Allah yang menentukan apa yang baik, apa yang buruk. Baik, di atas perbincangan itu khasnya atas kita nak faham setiap berlaku benda baik buruk ni semua mesti datang kepada Allah Ta'ala. Kewajipan kita mesti mengenali hak Allah, yang memang semua pentadbiran ni adalah datang daripada Allah. Cuma kat kita nak bertindak kena faham mana yang diperintah syariat, mana dilarang syariat. Itu wajipan atas kita. Ngaji akidah je betul, tapi perjalanan syariat gelong sewel tak boleh. Macam mana contoh kata akidah betul, duk yakin memang Allah lah yang menentu kita, takkan ada apa yang berlaku melainkan apa ketentuan Allah Ta'ala. Akidah cantik, tapi bila suruh mengaji kata dia, buat apa pergi mengaji? Kalau mengaji pun ditakdirkan aku, kalau Allah Ta'ala kendaki aku tak pandai, aku pergi mengaji sungguh-sungguh pun tak pandai juga. Dia kilong kat situ. Kalau aku tak pergi mengaji pun, kalau Allah Ta'ala nak cerdikkan aku, cerdik juga walaupun tak pergi mengaji. Dia kilong tu. Kaedah kita macam mana? Mengaji ni salah satu sebab belajar yang ditaklif atas kita untuk pergi menuntut ilmu. Mana boleh dengan hanya berserahkan pada iradah tanpa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, berangan konon nak dapatkan terus taufik hidayat, tapi sebab mendapatkan taufik hidayat tak dia buat dan tidak dilaksana. Nak menunjukkan bahawasanya kaedah kita ni, walaupun kita wajib yakin setiap yang berlaku dengan kehendak Allah, masa yang sama diberi kat kita satu ikhtiar dan pilihan, seolah-olah macam pilihan mutlak. Nah, saya sebut bahasa tu seolah-olah macam satu pilihan mutlak. Kita pun berasa macam tu, betul tak? Kita duk main mengaji ni, duk ada dalam majlis ni, duk rasa kena paksa ke duk rasa macam pilihan mutlak, aku nak main duduk dengar mengaji? Jawab. Memang macam tu kan? Sedangkan siapa yang bagi mengaji? Okey. Itu yang kata Allah Ta'ala, perbuatan dia terlalu seni, terlalu halus, yang sampai kita tak sedarkan perbuatan dia. Kalau andai kata kita ni macam robot contoh, nak bergerak kita ni kena contohlah kan, tu robot bodoh lah, robot lah ni pun macam orang lah kan. Ni kita cerita robot bodoh zaman dulu kala yang robot itu lah kan. Robot bodoh gitu kan. Kalau andai kita macam tu, memang kita yakin ke Allah Ta'ala perfect punya kan. Allah yang gerakkan aku ni macam robot je.
Memang yakin Allah lah jadikan aku, Allah yang gerakkan aku. Tapi mana ada macam tu? Di atas kehendak kita macam tu, jadi terus. Aku nak duduk sini, aku nak tengok ni, aku nak hayalan ni, aku nak fikir ni, aku nak tengok ni. Mata terus berfungsi, hidung, telinga, tangan, mulut, kaki. Seolah-olah kita mempunyai satu iradah mutlak. Ni nak faham ayat itu kan. Sedangkan mana ada iradah mutlak kat kita? Iradah kita di atas kita bukan mutlak, iradah kita muqayyad. Di atas kehendak Allah Taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidak ada apa yang kamu kenaki melainkan apa yang Allah kenaki kat kita. Jadi apa maksud? Mana ada yang kita buat yang di luar daripada kehendak Allah? Di atas kehendak memang baik buruk semua datang daripada Allah Taala belaka. Tapi kalau pandang dari angle kita, dari sudut kita, kan kat kita ada ikhtiar mutlak. Ikhtiar mutlak, seolah-olah macam ada ikhtiar mutlak. Kau nak pilih jadi apa? Kau nak jadi malaun? Nak jadi orang yang ikut salafus salih? Is up to you. You have the choice. You are the one who make the decision, kan? Nak buat keputusan mana, whether you want to be a good person or a bad person. Bunyi yang putih lah. Sama ada nak jadi benda orang baik ataupun orang jahat. Betul tak? Nak pakai jubah kan, nak pakai seluar, pilihan juga. Nak pakai serban tak pakai sembilan, pilihan. Ke terasa paksa kena pakai serban, aku tak mau pakai tapi lilit jugalah di kepala macam tu. Kan ada. Kalau kita tak nak pakai, memang tak pakai. Memang tak pakai. Untuk pakai ni siapa? Memang kita ada kehendak nak pakai. Serius mengaji, nak main apa? Dua anak lastik lagi. Duduk sini sikit. Bersembunyi di balik gajah. Ya Allah. Janganlah macam tu. Mana boleh mengaji macam tu? Mengaji mesti tengok depan. Ini kau duduk balik tembok, duduk balik belakang cermin tu. Ini lagi. Yang tu lagi duduk depan. Lagi. Lagi. Depan terus. Bangun, duduk depan. Yang tu kena paksa. Dia duduk menyogok tadi, ikhtiar. Nampak tak perbuatan Allah ke nampak perbuatan dia? Wali orang ni nampak perbuatan Allah terus. Terlalu halusnya orang Ta'ala buat sampai kita tak sedar pada perbuatan dia. Yang ni yang kita nak mengaji. Nak mengaji macam mana? Nak bagi faham maksudnya tidak apa yang berlaku melainkan semua Allah Ta'ala kendaki. Dalam masa yang sama, boleh hati ni berserah pasrah pada Allah. Walaupun buat kerja hebat macam mana, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Dalam masa yang sama, buat benda pelak, nak salahkan siapa? Allah lah tentukan aku jadi macam ni. Allah yang bagi aku ngantuk ni. Allah yang bagi aku malas ni. Allah yang bagi aku bodoh ni. Kita yang buat sebab bodoh, kita yang buat sebab mengantuk, kita yang buat sebab pelak, takkan nak salahkan orang salah. Tu yang kewajipan kita, salahkan diri sendiri. Di atas kaedah muhasabah, apa ulama kita ajar, salahkan diri sendiri. Betul kan, perlu koreksi diri kita dengan apa kesalahan yang ada. Yang tu adalah mungkin sebab kenapa dapat bala. Antara bala sebut ni apa? Tak pergi mengaji, dapat bala bodoh. Antara malas bekerja, dapat bala miskin, bapa kedana, susah, meleret, melarat. Antara sebab makan gula benda manis, dapat kencing manis kan atas ikhtiar kita macam tu, pilih tu. Jadi kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, nisbah menentu memang tak ada apa yang berlaku, mesti semua dengan ketentuan Allah. Yap. Jadi apa hikmahnya Allah Ta'ala suruh dan tegah? Yang tu lah. Baca tu suruh tu kan. Cuma ejaan lama seru, suruh. Takkan nak baca seru. Suruhnya kan. Kot dia ada talent-talent bahasa macam tu kot kan. Bahasa kita suruh lah. Jadi hikmah Allah Ta'ala suruh kita dan tegah kita, sedangkan dia yang menentu kita.
Yang tu apa? Yang inilah istilahnya tanda pencubaannya. Allah Ta'ala dijadikan hidup, mati, ada senang, ada susah, ada kaya, ada miskin, ada alim, ada jahil, ada lelaki, ada perempuan, ada sihat, ada sakit. Semua keadaan ni buat apa? Isyarat dalam surah Muluk tu, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan itu prinsipnya ujian. Siapa yang lebih baik amalan? Dia bagi pula kat kita, kita tak rasa kita kena kawal. Kita rasa kita yang mengawal. Betul tak? Betul tak saya cakap tu? Kita tak rasa kita kena kawal, betul tak? Kita rasa kita yang kawal kita, betul tak? Betul tak? Kalau dia tak arahan, adalah arahan saya, arahan mak bapak, arahan guru, arahan kawan. Ada arahan tu kan? Tapi tindakan kita di atas our choice, atas pilihan kita. Betul kan? Betul kan? Katalah mai sini mak bapak paksa, satu contoh. Tapi aktiviti kat sini rasa kena paksa ke sendiri yang pilih, nak pergi sana, nak tengok arnab, nak tengok burung, nak tengok ayam, nak pergi main bola ke, contoh. Tak ada di sini main bola, main badminton ke, nak lepak ke, nak pergi dapur ke, nak pergi bilik ayah ke, nak mandi ke, nak merendam ke, nak pergi hutan sawit ke. Siapa pilih? Kita lah pilih tak? Nak pergi cepat ke, nak pergi lambat ke masjid, nak pergi ni ke, nak pergi ke, tak pergi ke, nak pergi mengaji, tak pergi mengaji ke, nak duduk depan ke, nak duduk belakang ke, nak menyorok belakang tembok ke, belakang gajah ke. Siapa pilih? Pilih sendiri kan, betul kan? Saya bagi arahan, so, duduk sini. Jadi saya bagi arahan kau, nisbah saya bagi arahan kepada siapa? Tengok, boleh taat tak boleh taat, boleh patuh tak boleh patuh, itu saya. Kalau Allah, sama prinsip. Allah dah bagi pilihan, apa itu? Nisbah, tengok skop dia, semua mesti datang daripada ilmu Allah dan iradah Allah Ta'ala. Itu saya sebut beberapa kali dah dalam bab ni. Selalunya orang sewil dalam faham bab ni, pasal dia sama ada digabungkan ataupun dia hanya tengok satu sudut tu yang dia akan faham Allah Ta'ala zalim, Allah Ta'ala jahat, ataupun pada dia nanti dihilangkan usaha ikhtiar dia, bahkan hanya berserah pada Allah Ta'ala apa Allah Ta'ala nak tentu. Sedangkan kat kita ni ada angle kena tengok dari sudut yang ni, angle daripada sudut iktibar pandangan ni, nisbah nak faham ke zat Allah, sifat Allah yang sempurna. Ada bab kena pandang pada sudut kita, pandangan kita. Pada pandangan kita dari sudut ada cause effect, sabab musabab. Kaedah kita macam mana? Di atas pandangan sudut Allah mesti semua berlaku dengan ilmu Allah iradah Allah Ta'ala. Mesti. Pandang pada sudut kita, apa dia? Kita ditaklif untuk membuat satu sabab. Buat sabab jadi musabab, buat sabab jadi musabab. Yang ni atas pertera adat dan sunnah Allah Ta'ala jadikan alam ni macam tu. Jadi kat kita ada pilihan untuk nak memilih tu. Kita tak akan rasa dipaksa sama sekali. Tapi semestinya apa yang kita pilih ataupun tidak dan sebagainya tu, nisbah apa yang pada ilmu Allah Ta'ala dah inkishaf sebelum berlaku kita lagi ada. Jadi nisbah didatangkan Quran, dilalah lafziah kat kita ni untuk kita nak ambil faham, kita belajar, ada proses berguru, belajar kan, itu hikmah didatangkan kalam lafzi tu. Kalau ada kalam nafsi je, macam mana kita nak tahu kalam nafsi Allah Ta'ala? Jadi dia datangkan kalam lafzi, Quran antaranya, suruhan dia suruh baca Quran, itulah antaranya. Ada orang hafal Quran, mentelaah Quran, ngaji tafsir Quran. Jadi semua suruhan dan tegah Allah Ta'ala, suruhan dan tegah adalah tanda percubaannya, percubaan Allah. Istilahnya Allah Ta'ala nak uji dan cuba, bukan untuk Allah tahu. So, Allah dah inkishaf ilmu dia sebelum kita ada pun dia dah tahu hal kita semua. Untuk dijadikan ujian untuk apa? Untuk menzahirkan supaya kita tahu. Dia nak menzahirkan supaya kita sedar. Itu sahabat-sahabat hidayat tu. Dia zahirkan supaya kita tahu, dia zahirkan supaya kita sedar. Itu dia bagi macam-macam keadaan kat kita, ada baik ada buruk. Tu tandanya ada percubaan atas hamba. Percubaan sudut mana? Apa adakah, ni bahasa lama betul dia guna pakai ni, apa adakah
ya hamba ni taat atau tiada. Ya. Jadi Allah Ta'ala jadikan bermacam-macam hal ni, sedangkan Allah Ta'ala menentu dalam masa yang sama dia tak kat kita apa nak berlaku akan datang. Dia tak bagi tahu. Untuk apa nak buat? Wajib atas kita cari apa dia jalan-jalan untuk istilah disebut oleh ulama darul mafasid jalbu masalah. Itu istilah. Tolak benda-benda boleh bawa mudarat pada agama, pada diri, pada dunia. Apa boleh bawa jadi rosak, tolak. Darul mafasid, tolak apa-apa jalan untuk dapatkan kerosakan. Lepas tu, satu lagi prinsip, kita hidup ni di atas disiplin Allah Ta'ala bagi jadi kita, mesti atas prinsip jalbul masalah. Mesti usahakan untuk menarik, mendapatkan apa-apa unsur yang mendatangkan manfaat pada kita. Itu perintah umum. Jadi Allah Ta'ala jadikan macam-macam hal tu atas prinsipnya ujian dan cubaan supaya menzahirkan kita siapa. Dan kita sedar kita ni, dengan sedarnya kita boleh sebut aku ni apa? Rajin apa malas. Aku ni bodoh ke cerdik. Aku ni balok ke taat. Aku ni kita boleh sedar. Aku ni jahat ke baik. Aku ni fasik ke taat. Aku ni berjemaah tak jemaah. Aku ni dah tua nak mampu, contoh kan. Aku ni muda terenteng-teng. Kan kita tu yang menilai. Yang wajib atas kita dengan ujian tu khasnya koreksi dirinya. Boleh muhasabah diri apa hal kita dengan berbanding dengan wajibnya kita beriman ketentuan Allah Ta'ala akan atas kita. Kena-kena. Satu kalau untuk esok, apa Allah Ta'ala nak tentu aku esok? Tak payah fikir esok, tak apa. Nak fikir apa? Fikirlah ni. Ya Allah ampunkan aku lah ni. Kau terimalah taubat aku lah ni. Esok tiada harapan dah atas aku untuk aku nak mengikhtiarkan apa. Kalau andai kata malam ni kau tidur kan, bukan ditidurkan macam kat hospital orang yang dalam ICU tu kan, tapi andai kata engkau tidurkan aku, maka hancur lebuhlah aku. Apatah lagi kalau aku tidur ni tak dalam keadaan iman padamu, ya Allah, kau ampunkanlah aku. Tidur. Tidurnya. Jadi semua keadaan tu adalah sebagai ujian dan percubaan. Ya. Cuma nak sebut atas nama ujian dan percubaan betul, tapi bukan supaya Allah tahu, tidak. Pasal apa supaya bukan Allah Ta'ala tahu? Pasal memang Allah dah tahu azali lagi. Kalau kita sebut nama siapa tadi, nak kahwin bila, dapat anak bila, dapat cucu bila, pasangan dengan siapa, semua dah siap pada ilmu Allah Ta'ala. Betul kan? Faham macam tu kan? Memang itikad macam tu kan? Anda tahu siapa bini yang? Tak tahu lagi? Tak tahu? Bukan Allah Ta'ala dah cerita semua. Bini apa tak nak fikir nak bini pun lagi. Saya tanya dia, ada fikir nak kahwin? Tak ada? Ada fikir nak kahwin? Ada lah. Ya Allah. Ada dah menyorok-nyorok. Fikir nak kahwin dah. Nak buat rumah kat mana? Terbelung. Kat Geluk jumpa tak habis. Kan jumpa kat Bangku Belembing ya. Nak duduk sini jumpa saya. Cerita apa ni saja kita seluruh kat situ. Jadi kita tak tahu apa yang nak jadi kat kita. Bila kita tak tahu nak jadi kat kita, tu kita nak buat apa? Kita kena buat berdasarkan tunjuk ajar ya Allah dan Rasul tunjuk kat kita. Prinsip umum dia tu yang disebut oleh ulama, antaranya Izzuddin Abdul Salam di sekarang sebuah kitab. Dia kata qawaid fi masalihil anam, satu kaedah untuk mengislahkan kehidupan manusia. Apa dia? Bahkan yang inilah syariat kita dibina atas prinsip ni. Apa dia? Dia mesti dibina atas darul mafasid wa jalbil masalih. Mesti tolak apa-apa benda yang nama rosak dan cari sedapat mungkin apa-apa benda-benda yang menama kebaikan. Panjang tu syarah tu. Saya ada kitab tu. Ada sahabat saya beli, saya kira beli semua beli kat masa saya. Masa ada tutup guru dia sebut, saya suruh dia cari. Terbaik tu, satu jilid. Cerita tu lah. Cerita atas topik tu je. Agama kita dibina atas darul mafasid wa jalbil masalih.
dikarang oleh Izzuddin Ibn Abdul Salam. Dulu saya rajin baca kitab tu. Oh, best. Best sangat. Allah. Jadi kat kita di atas apa kita nak buat, di atas prinsip itu. Apa-apa yang bawa mudarat pada kita janganlah buat. Makan. Kalau boleh dengan ada 2-3 suap cukup. Kalau perlu dengan sepinggan, tak perlu pinggan kedua. Kau makan 5 pinggan, 6 pinggan, kau tengoklah sesuatu akibat dia. Dengan badan boroi, gemuk, kecil manis, darah tinggi. Nak makan pun, makanlah, cari makanan berkhasiat. Bagilah ada informasi sikit, carilah ilmu sikit. Yang bagi sihat Allah, tapi buat sabab sihat. Makanlah makanan-makanan sunnah. Contoh kan. Istilah sunnah tu pasal yang ni Rasulullah makan. Kaedah kita makanan sunnah ni, ya apa yang datang daripada Rasulullah, walaupun bab makan minum, walaupun bukan dalam bab khas ibadat, mencontohi Rasulullah adalah terbaik. Walaupun Rasulullah berbuka dengan kurma, kita ada durian. Kurma bukan durian. Maksudnya apa? Contoh Rasulullah terbaik. Prinsip dia macam tu dah. Prinsip dia macam tu dah. Jadi kaedah untuk tolakkan kemudaratan, nak ambil manfaat ni, dia mesti ada disiplin dia, mesti mengikut ataupun dengan bahasa lain, mestilah patuh SOP syarat. Mesti. Barulah maksud tu akan tercapai. Apa dia? Tolakkan kemudaratan, ambil manfaat. Tu saya kata kalau nak syarah panjang tu kan? Panjang tu mak tu satu. Saya nak sebut sana pasal nak sebut di atas kaedah Allah Ta'ala bagi jadi kita ni, dia takkan menyuruh dan larangan dengan sia-sia, tapi mesti ada hikmah. Antara hikmah disebut sini, dia mencuba atas hambanya apa adakah ia taat atau tiada. Siap. Jadi Allah Ta'ala uji bukan Allah Ta'ala nak tahu, tapi dia nak menzahirkan di kalangan makhluk supaya makhluk tahu. Misal lagi, Allah Ta'ala dia lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul terakhir, sebagai seabdul makhluk. Nisbah Rasulullah sebelum dia terima wahyu, dia bukan tahu apa. Nisbah Rasulullah, dia pun tak tahu dia akan jadi Nabi. Nisbah Allah macam mana? Segala-gala detail apa yang akan berlaku dengan Rasulullah semua dalam ilmu Allah. Mesti. Itu yang mesti faham. Dia ada dua sudut nak kena faham situ, nisbah perbuatan kita dan nisbah ketentuan Allah Ta'ala. Ada ulama kita buat sepi dalam bab ni, dia kata khalqu fi'il majbur, kasbu fi'il mukhtar. Benda tu khalqu fi'il majbur, kita nak ada keupayaan boleh mencipta perbuatan kita, datang daripada kederat kita, zat kita, sifat kita, daya upaya kita untuk kita buat perbuatan kita. Yang ni kata dia majbur. Khalqu fi'il betul lah, majbur. Kasbu fi'il mukhtar. Nak buat memang kita di luar upaya. Kita istilah majbur ni kita digagahi. Kita takkan boleh buat perbuatan kita sendiri untuk kita buat. Atas nama kita buat dengan perbuatan yang diri datang daripada kita, kuasa datang daripada kita. Tak ada. Kuasa boleh datang daripada Allah. Mestinya. Di atas nak kata buat perbuatan, bukan kita. Nak buat perbuatan, buat kekuatan, bukan kita. Yang tu yang istilah khalqu fi'il majbur. Nisbah nak buat, nak mengadakan perbuatan, nak mereka daya upaya yang kita punya, tak ada. Tak ada siapa boleh buat. Tapi kasbul fi'il mukhtar. Nak usaha, nak buat apa, dia adalah pilihan. Dia kata nak pakai serban tak serban, pilihan tak. Pakai baju baru ke hijau, biru ke hijau. Pakai ridak ke tak pakai ridak. Contoh, nak duduk depan, nak duduk belakang. Pilih tak. Mukhtar dia. Bab nak usaha, yang tu mukhtar. Pilih. Nak berulang ke nak duduk sini? Nak duduk sini ada tempat, tak ada tempat. Pilih. Di atas peluang yang ada, tak ada tu satu hal. Cari-cari tak dapat. Jangan putus asa, minta Allah.
Ada orang tak cari-cari terus mana pun tentu dapat. Pujilah di atas kesempatan yang tak beri. Kita nak dapat tauhid tu lah. Dapat tauhid tu lah. Maksudnya sepanjang masa kita dalam sebagai ahli tauhid dengan zikir, fikir, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal itu maksud kita supaya kenal Allah Taala, supaya boleh mengiktiraf memang Allah yang jadikan aku ni makhluk dia anta khalaqtani, engkau lah yang jadikan aku. Okay. Jadi hikmah Allah Ta'ala bagi jadi keadaan yang bermacam-macam kat kita ni, senang, susah, kaya, miskin, apa semua, sihat, sakit, hatta kalau sebut kafir Islam, Yahudi, Nasrani dengan orang-orang yang betul-betul ahli Islam, iman, yang ihsan, yang rabbani, semua dalam ketentuan Allah Ta'ala belaka. Baik. Kemudian dia nak kata, tiada datang melintang atas mazhab ahli sunnah itu oleh firman Allah Ta'ala. Ayat Quran yang dia sebut belakang ni, tak akan berlaku kontradiksi, pertentangan, pertemuan antara makna yang macam kita dah sebut tadi. Mana dia ayat Quran itu? Ni firman Allah Ta'ala, wala yarda li ibadihil kufr. Allah Ta'ala tak reda bagi hamba dia apa-apa ciri kufur. Allah tak reda sama sekali. Nisbah reda apa ciri kufur, termasuk dalam kufur tu syirik, nifaq, murtad, tak usah. Tapi khalqu fi'il majbur, ataupun ada pun nak mereka fi'il, buat daripada tak ada kepada ada kederat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada pun nak kasbu fi'il, nak buat apa ni? Itu yang sebut dia, nak duduk depan, nak duduk belakang, nak buat kitab, tak buat kitab, nak dengar saja ke, nak tengok dengan video sekali, ataupun tutup kamera, ataupun buat kerja lain sambil-sambil itu mendengar, ataupun nak tumpu perhatian menghadap kitab, jaga adab seolah-olah duduk depan guru. Contoh kan? Ikhtiar. Baik. Jadi di atas pahaman yang telah kita sebut ni, tak jadi masalah dan tak akan jadi pertemuan antara pahaman ni dengan firman Allah Ta'ala. Ini ayat Quran ni. Apa dia? Wala yarda li ibadihil kufru. Allah Ta'ala tak redha bagi hamba dia akan kekufuran. Maksudnya kufur ni Allah tak akan redha sama sekali. Bila Allah tak akan redha sama sekali, kalau tengok di depan mata kita ni, tengok ada je orang kufur, ada yang jadi murtad, ada ni, tu kata Allah Ta'ala tak redha. Kalau tak redha tu dengan mana tak ada iradah ni, satu kena jaga, satu nak berhati ya. Kalau nak kata tak ada Allahumma salli wa sallim, adalah dengan mana tak ada iradah, tak ada kehendak, tu Allah Ta'ala kendaki. Ada yang malah, ada yang bodoh, ada yang tak dapat hidayah, ada yang tak mau semayang. Itu kalau pandang pada sudut iradah. Jadi semua mesti berlaku dengan redha Allah Ta'ala. Tapi masih yang sama ada satu ayat khas kita duk baca ni, Allah Ta'ala tak redha dengan dia perbuatan kufur. Jadi kalau ada orang buat kufur, bukan Allah juga yang Tuhan yang sama yang menjadikan orang tu kufur, dan apa hal yang ada pada dia, bukan Allah ke bagi. Dan nisbah bagi semua hal Allah Ta'ala bagi. Jadi ayat Quran wala yarda li ibadihil kufr ni nak menunjukkan bahawasanya antara dilalah dan mafhum dia apa dia? Walaupun Allah Ta'ala bagi jadi makhluk ni, Allah yang bagi jadi makhluk bekalkan tenaga, tangan, kaki, mata, telinga, kederat, perut, kemaluan Allah Ta'ala bagi semua, habis dia dapat nikmat tu, tak beriman pun, bahkan kufur Allah Ta'ala, lawan Allah Ta'ala, jadi free thinker lah. Contohlah kan. Saya sebut macam mana ni? Adakah Allah Ta'ala redha? Tapi free thinker tu jadi tak free thinker? Adakah Allah Ta'ala kendaki orang tu jadi free thinker? Tak kendaki. Untuk jadi dengan tak ada kehendak Allah Ta'ala lah. Mustahil. Untuk memang Allah nak ke orang tu supaya jadi free thinker? Lah. Jadi nak kata apa? Di atas kata Allah Ta'ala tak akan redha dengan kufur,
Kalau ada orang buat benda kufur, jadi murtad, jadi fasik, jadi dosa, Allah tak akan redha sama sekali. Tak redha dengan kufur, tak redha dengan maksiat. Untuk kalau ada orang buat, adakah dia tu dengan kehendak Allah Ta'ala ataupun dia tak dengan kehendak Allah Ta'ala? Tentulah masalah ada orang terpelengor. Kalau orang sesat, dia kata apa? Nak buat macam mana dah kehendak Allah Ta'ala? Aku nak mencuri, aku minum arak. Aku pun bukan malaikat, malaikat pun tak minum arak. Tergeliat urat ni sebut ni. Menyalahkan Allah Ta'ala dalam itu. Dan jangan tak tahu orang Islam kita di tahap ni begitu ramai. Sangat ramai. Kita tak bisa duduk dalam masyarakat, kita tak bisa mengajar, orang tak pernah datang soal main bertanya dengan kita, mana kita nak dapat informasi? Saya pengalaman nisbah nak mengajar dulu ni, ya Allah, ramainya manusia yang fahaman macam ni. Na'udzubillah. Jadi ayat Quran wala yarda li ibadihil kufri, takkan ada sama sekali kebolehan untuk yang ni dijadikan ayat untuk mempertikaikan kejadian kefahaman dan akidah yang telah dirumus oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Terjemah dia apa? Dan tiada redha Allah Ta'ala bagi segala hamba-Nya akan kufur. Baik, pasal apa kata ayat Quran ni tak jadi bercanggahan dengan iradah Allah Ta'ala, sedangkan semua berlaku dengan iradah Allah Ta'ala. TikTok jadi kufur ni pun iradah Allah Ta'ala. Disebut macam ni. Tak jadi bercanggah, tak jadi masalah apa-apa dalam nak memahamkan tu, kerana bahawasanya iradah itu berlainan bagi redha lain. Jadi maksudnya suruh lain, redha lain. Suruh lain, iradah lain. Sini dia bukan sebut suruh tu, sorry. Iradah lain dengan redha lain. Tak semestinya bila Allah Ta'ala nak, di situ Allah Ta'ala redha. Fir'aun memang Allah nak Fir'aun jadi Fir'aun nanti. Allah Ta'ala redha pada Fir'aun? Tidak. Okey, nanti faham tu. Okey tu. Allah yang bagi jadi iblis sejak azal lagi memang iblis. Allah Ta'ala tahu iblis adalah iblis. Adakah bila Allah yang memang kendaki iblis menjadi iblis, adakah patut untuk bila iblis ni, bila dia jadi iblis, dia salahkan Allah Ta'ala, ya Allah kau telah ibliskan aku? Tak boleh tak? Pasal nisbah nak cipta perbuatan, tak ada siapa campur tangan. Kat kita boleh ada usaha ikhtiar. Kali lalu macam tu. Jadi tak sama antara iradah dan redha, berlainan. Bila redha tu kena faham berbeza dengan iradah. Maka lazim atas mazhab al-Mu'tazilah bahawasanya kebanyakan orang jatuh dalam alam ini. Kebanyakan berkata, maka lazim atas mazhab Mu'tazilah bahawasanya kebanyakan barang yang jatuh, maksud jatuh berlaku. Kebanyakan perkara yang berlaku di alam ini dan yang ada ini atas yang lain daripada kehendak Allah Ta'ala. Betul macam tu kan? Allah kalau ikut nak kita macam ni saja ke, nak jadi iman original tulen punya? Boleh faham soalan? Allah Ta'ala atas kehendak dia, memang dia perintahkan untuk kita, dia perintahkan untuk kita jadi taat setaat-taatnya pada dia kan? Memang macam tu kan? Memang dia perintah macam tu. Tapi tengok sekeliling kita, ramai orang yang memang taat setaat-taatnya dengan Allah Ta'ala ke ramainya yang tak taat, bahkan tak peduli langsung, bahkan ada tak sedar langsung ke Allah Ta'ala. Yang mana ramai? Yang tak sedar diri tu yang ramai kan? Orang yang benar-benar nak tauhid Allah Ta'ala ni memang sikit. Jadi nak tunjukkan apa? Memang ramai orang dalam bab ni tak faham dalam bab nak memahamkan antara iradah dengan redha ni. Pasal orang yang pergi mengaji faham betul-betul dalam bab ni memang terlalu sedikit. Cuma atas kita nak bicara ni, kalau kata pahaman Mu'tazilah Allah tak buat benda jahat, sedangkan keliling kita ramai tak orang jahat? Ramai tak? Kaedah kita dalam syarak, jahat tak mana? Tak solat jahat, tak tutup aurat jahat. Semalam saya sebut
tak sembahyang tu dosa lebih besar daripada bunuh orang. Dari sudut bunuh boleh diat, tapi bunuh orang tak ada diat. Tinggal solat tak ada diat kan, ada sebut tu. Tapi bunuh orang kalau keluarga dimaafkan boleh dengan tukar daripada hukum kena kisos, boleh bayar dengan diat. Bahkan kalau dimaafkan oleh ahli waris, maaf, tak payah bayar apa-apa, pembunuh tu dibebaskan sebebas-bebasnya. Jadi kalau atas pahaman Mu'tazilah, dalam dunia ni banyak berlaku benda yang Allah Ta'ala tak hendak. Sedangkan boleh ke berlaku di dunia ni ada sesuatu yang bukan kehendak Allah Ta'ala? Tak mungkin. Ada orang jadi kerja, ada Pak Arab, wapi rupa macam orang putih lah. Negeri Mekah Madinah ni, sampai Mekah Madinah yang elok lagi dengan syariat. Luar pada tu pergi Riyadh apa, ya Allah. Masalah macam tu. Jadi ramai tak orang derhaka walaupun duduk tanah haram. Gitu. Walaupun dalam Saudi Arabia kan, duduk dalam negeri Saud, ataupun duduk dalam masjid, ataupun duduk dalam surau, ataupun duduk tempat-tempat pengajian, masih ada lagi orang yang nak buat tak ketahuan. Kalau di luar macam mana? Kalau di luar lagi lah ramai. Tempat duduk baik pun ramai. Jadi nak kata apa? Betul pahaman Mu'tazilah yang duk kata Allah Ta'ala tak buat benda jahat ni macam mana, sedangkan benda jahat duk berlaku banyak ni. Kalau kata Allah Ta'ala tak kendaki benda jahat dan buat benda jahat ni adalah zalim, maksudnya ada jadi hukum sapi, macam mana bicara dia lepas? Untuk orang ni ramai orang tak erti agama, Quran pun tak nak pandai, panjang pendek pun langgar ya. Macam mana tu? Adakah berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala ke dengan tak kehendak Allah Ta'ala? Berlaku silah dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi adakah Allah Ta'ala redha tambah yang umur dah banyak ni duk bengap juga alik batal pun tak kenal? Adakah Allah Ta'ala redha? Tidak. Pasal dia suruh belajar, ada taklif untuk pergi ngaji. Kau tak pergi belajar tu buat apa? Duk sibuk duk tengok TV. Yang tu kena faham sikit tu. Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala dia atas apa yang berlaku kat kita, tapi semak dan koreksi apa kesilapan yang telah kita laksanakan. Prinsip usul tu. Jadi kalau ikut Mu'tazilah, dia kata Allah Ta'ala tak kehendak buat benda jahat, sedangkan benda jahat punya banyak atas muka bumi ini. Jadi pahaman tu tak betul lah. Baik. Jadi redha ni lain daripada kehendak Allah Ta'ala, dan bersalahan juga daripada amar, dan lain juga iradah Allah Ta'ala dengan amar, dengan suruh, maka iaitu batil lagi dusta. Jadi atas kaedah Mu'tazilah yang dia kata Allah Ta'ala tak kendaki benda jahat, sedangkan dalam dunia ni banyak benda jahat. Jadi maksudnya kat dunia ni banyak berlaku benda yang tak dikendaki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak redha dengan dia. Allah Ta'ala tak redha tu, jadi Allah Ta'ala tak kendaki benda tu jadi, tapi jadi. Okey. Pasal dia kata Allah Ta'ala tak redha dengan hamba dia kufur dengan mana? Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau kata kufur, yang tu bukan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Mu'tazilah dia akan syarah itu. Sedangkan ramai lagi tak orang yang tak sembah Allah Ta'ala. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku tu dengan kehendak Allah ke dengan tak ada kehendak Allah? Mestilah kehendak Allah Ta'ala berlaku, tapi Allah Ta'ala tetap tak redha benda yang salah dengan syariat dia, dia tetap salah walaupun berlaku kat apa. Yang tu bagi faham, kita hadam sikit tu. Ngaji ni kadang kat situ jadi masalah. Dia kalau saya ngaji ada guru sebut dalam ni kata ni lubuk-lubuk bab akidah. Istilah lubuk ni maksudnya ramai orang tu korban kat sini tak faham sampai sudah. Apa kepahaman, apa perbincangan yang nak bicara tu. Besar kita nak ambil adalah iradah lain, redha lain. Kalau nak kuasa izin lain, tentu lain. Iradah tu tentulah berlainan belaka. Kok panjang umur jumpa nanti ke depan ditunjuk ke apa, itu baca insya-Allah. Jadi itu yang dia kata. Dan dia nak bawa satu cerita mana tadi,
Dan sesungguhnya telah datang satu cetera. Okey. Cetera tu bahasa lama betul ya. Kita cerita. Macam mana proses boleh berlaku pertukaran bahasa daripada cetera ataupun cerita tu, tanya dia. Saya tak pandai. Saya tak mengaji waktu tu. Cerita ni cerita mana? Cerita bahawasanya setengah sebahagian daripada segala ulama-ulama ahli sunnah ni, bila disebut Mu'tazilah ni, tentu ada pokok yang selalu duk kelahi dengan ahli sunnah ni. Mesti ada punya, sepanjang zaman akan ada, tak akan berhenti. Jangan duk haraplah akan berhenti. Ada orang-orang yang menyokong ajaran-ajaran dan pahaman yang sesat. Pastinya akan jadi. Baik. Jadi orang setengah daripada ulama ahli sunnah ni, dia telah hadir berhimpun dengan setengah sebahagian daripada orang-orang yang Mu'tazilah. Dia hadir di tempat Mu'tazilah. Buat apa ni? Kerana hendak berhujah. Ada ulama kita yang berani sampai macam tu kan. Bahkan kat sini saya sebut kita tidak. Saya ngaji dengan Tuan Guru Haji Ghazali tu, dia sebut zaman dia zaman peralihan tu. Kerajaan dulu bila dapat-dapatnya kerajaan Bani Sa'ud tu, dia buat apa? Dia isytiharkan siapa yang kata Al-Quran ni Allah bukan bakta, siapa yang kata boleh takwil Al-Quran, aku pancung kepala. Siapa kata Quran boleh takwil, pancung kepala. Sebab Wahabi tak takwil ayat Quran. Dia kata takwil ni perbuatan manusia yang muka macam Yahudi Nasrani, mengubah makna Al-Quran. Sedap dia kata macam-macam kat ahli sunnah. Dia kata macam-macam. Jadi cerita Tok Guru tu, zaman dia ada kawan dia ni pelik, berani gilanya. Buat apa? Pergi jumpa sultan, siap bawa kain kapan. Pergi jumpa raja masa tu lah. Dan raja tu Tok Mufti dia buta sebelah, raja pun buta sebelah. Elok lah. Memang raja Saudi mula-mula mata buta sebelah. Arahan keluar apa? Yang keluar, siapa kata boleh takwil Quran, bunuh, pancung kepala. Dia pergi buat kain kapan, pergi jumpa raja. Saya datang ni nak berdebat. Adalah kelebar-kelebar, jumpa, lulus, jumpa. Saya nak berdebat dengan tuanku. Bahasa Melayu kita guna bahasa baku lah kan. Saya nak debat dengan tuanku mesti masalah takwil ni. Tuanku suruh perintahkan kami, kata apa? Memang, kata dia, aku faham takwil ni tak boleh bab Al-Quran ayat mutasyabihat tak boleh takwil. Bahkan mesti pakai secara zahir dia. Dia cakap macam tu lah. Kalau kau takwil juga, nanti kau kena pancung kepala. Baiklah, kata dia, saya nak baca satu ayat Quran. Saya nak tunjukkan bahawasanya memang kena takwil. Jadi saya tak setujulah bahawasanya Al-Quran tak boleh ditakwil. Mereka dia cakap itulah. Raja dengar dah barang dah. Ditanya sekali lagi, wahai raja, betulkah Al-Quran tak boleh ditakwil? Ya, Al-Quran tak boleh ditakwil. Kau dengar aku nak baca satu ayat Quran. Dia kata apa? Ini nak cerita tentang kelahi ya, ada Mu'tazilah dengan ahli sunnah ni. Ini cerita Wahabi. Sama je bila kelahi ni, sepanjang masa akan ada orang yang kelahi dengan siapa-siapa yang atas landasan yang hak. Pasti ada orang kelahi. Jangan tak tahu, makin belakang ni orang hak ni makin sikit. Jadi ditanya bila raja tu kata memang tak boleh takwil, aku nak baca satu ayat Quran. Apa dia? Wa man kana fi hadhihi dunya hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Raja tu Arab, tak payah terjemah ni tahu. Mana apa yang Quran ni? Siapa kat sini buta? Siapa buta tu? Raja tu buta sebelah mata. Mufti dia buta. Buta juga sebelah mata. Siapa yang buta di sini? Dia akan buta lah di akhirat esok. Jangan takwil. Siapa buta kat sini? Dia akan buta di akhirat esok. Lepas tu akhirat esok macam mana? Wa adallu sabila. Dia akan jadi sesat sesat-sesatnya berbanding dengan orang lain yang tak buta. Itu wallahi. Aku saksi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahawasanya kamu aja. Kamu takkan buta di akhirat esok. Jadi ayat Quran ni, buta ni bukan makna buta mata, tapi buta hati.
Jadi siapa yang buta mata walaupun di sini, dia takkan buta di akhirat esok. Dengan syarat mesti bukan buta mata hati. Jadi raja, tuanku bukan akan buta di akhirat. Kalau tuanku tak buta mata hati di sini. Kata dia, alhamdulillah. Seronok lah. Tak kena atas kepala dia. Kalau tak boleh takwil, kalau ikut macam mana? Kalau ikut bila takwil tu macam mana? Tak keluar istana macam mana? Pancung kepala. Dia pergi buat kain kapas siap dah. Tapi oleh kerana pandai dia bercakap macam tu, macam mana? Raja lepaskan dia. Orang semua cerita, dia cerita semua orang ni, dia nak pergi jumpa raja ni, nak berdebat buat tu. Keluar elok je. Tak kena usik apa-apa pun. Orang pelik lah, kenapa ni? Macam mana kau boleh menang kelahi kan raja Wahabi ni? Kata dia, aku baca ayat Quran macam tu. Dia lepaskan aku pasal aku bela dia, yang dia akhirat esok dia takkan mata buta. Takkan dengan sebab dia buta di sini, dia butakan sana di sana. Mesti ayat Quran ni kena tahu. Buta tu bukan buta mata tapi buta hati. Raja seronok suka hati pasal dia tak buta di akhirat esok, dia lepaskan aku. Tu cerita tantu sikit lah. Ni dia nak cerita apa? Ahli sunnah kelahi dengan Mu'tazilah. Udah ulama kita kan bab kelahi ni kadang dia bukan kelahi besar-besar sangat. Benda tu biasa, tapi cakapan itu tepat. Tengok kata macam mana. Yang ni pun saya baca je lah pasal cerita disebut sini. Jadi cerita macam mana, ada ulama ahli sunnah hadir berhimpun dengan sebahagian daripada orang-orang Mu'tazilah. Jadi maksudnya pada zaman Islam gemilang dulu, antara pahaman-pahaman tersebar ni Mu'tazilah. Antara pahaman Mu'tazilah tu macam pahaman model-model lah ni ya. Mu'tazilah duk pegang kita ada kuasa, kita ada kederat, kita mesti dapatkan Putrajaya dulu baru kita boleh buat apa yang kita nak. Dapat ancok terus. Bangsat habis. Masa Melayu pun nak di bahasa Jawi nak diberhentikan. Lepas tu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lambat nak sebut dah. Komunis pun sampai jadi sebagai pejuang kemerdekaan negara, macam-macam hal lah kan. Kata dapat Putrajaya boleh ubah sesuatu, tak ada ubah apa, makin teruk lagi. Habis tamu haji dia ambil, dia kata tamu haji tak ada untung, gelbak-gelbuk, macam-macam dia kata. Pahaman Mu'tazilah lah ni kan. Dan pahaman tu jugalah yang zelani duk kata Allah Ta'ala, Allah ada langit, Allah ada muka, ada tangan. Buat tu. Jadi pergi ni kerana nak berhujah dan berbalah-balah antara keduanya. Maka manakala datang orang Mu'tazilah, maka lalu ia duduk dan berkata, okey. Bila sampai bertemu orang Mu'tazilah ni, dia ucap perkataan ni, subhana man tanazzaha anil fahsya. Cuma kita tak faham lah. Terjemah pun rasa bukan faham. Kita tak faham bahasa mereka, cara berhujah, cara dia sini dia. Terjemahnya, Maha Suci Tuhan, bersihlah Allah Ta'ala ni daripada segala barang yang jahat. Allah Ta'ala takkan buat jahat. Itulah bahasa mudah dia. Jadi dia nak tegakkan benda basah dia lah, yang kata Allah takkan buat benda jahat. Jadi bila tak buat benda jahat, sedangkan keliling kita benda jahat banyak, orang jahat pun banyak. Jadi takkanlah ada yang berlaku atas muka bumi ini bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Pasal atas pahaman kata Allah Ta'ala tak buat benda-benda jahat, sedangkan benda jahat ada. Jadi maksudnya banyak berlaku macam disebut tadi, benda-benda yang Allah Ta'ala kehendaki atas muka bumi ini, sedangkan mestilah berlaku atas semua kehendak Allah Ta'ala. Macam mana tu? Berlaku kontradik pahaman tu, pencanggahan makna. Jadi bila dia baca macam tu, maka dijawab oleh orang ulama ahli sunnah wal jamaah tu dengan kata yang macam ni. Kata dia, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha, tu fahsya yasha. Cara dia jawab bersajak. Ada unsur-unsur sama bunyi macam mana Mu'tazilah cakap, ahli sunnah pun jawab ada bunyi rima belakang itu sama bunyi dia. Tapi maksud dia macam mana? Maha suci Allah Ta'ala, Tuhan yang tiada jatuh dalam kerajaannya dan perintahnya melainkan barang yang dikehendaki. Mu'tazilah kata Allah ni maha suci daripada buat benda-benda yang keji, yang fahsyak, yang mungkar, yang jahat. Ahli sunnah wal jamaah dia tak faham macam tu. Dia kata Allah Ta'ala
Maha suci daripada apa yang berlaku atas muka bumi, daripada apa yang dia tak kendaki. Jadi maksudnya masing-masing nak tegakkan pendapat masing-masing awal-awal lah. Lepas tu maka dijawab oleh orang Mu'tazilah tu, dia kata apa? Apa adakah dikehendaki Tuhan kita akan bahawa derhaka orang akan dia? Kata, adakah Allah Ta'ala memang nak ada orang yang derhaka dengan dia? Jawabnya jawab iyalah. Memang Allah Ta'ala nak bagikan iblis tu jadi iblis. Itulah maksud dia. Adakah Allah Ta'ala bagi jadi iblis tu untuk Allah, iblis tu jadi iblis? Kalau jawab kita kata iya macam tu lah. Maka dijawab. Cuma kaedah ulama' ni dia pandai jawab. Dia jawab dia bukan jawab bodoh-bodoh gitu kan. Kata apa? Dijawab oleh ulama' ahli sunnah wal jamaah dengan katanya, adakah derhaka orang yang Tuhan kita itu? Adakah derhaka orang akan Tuhan kita itu dengan digagahi akan dia? Gagah tu maksudnya dipaksa akan dia. Adakah derhaka orang derhaka apa akan Tuhan kita itu? Adakah dia dihukum derhaka dengan digagahi? Gagah tu maksudnya dipaksa. Maka dijawab oleh Mu'tazilah itu dengan katanya, beritahu olehmu akan daku, jika ditegahkan akan daku, akan petunjuknya dan hukum atasku dengan dengan jahat, adakah ia buat baik kepadaku atau berbuat jahat? Dia punya bahasa tu terlalu simbolik kan, dia punya jawapan tu. Nak cerita lagi satu-satu panjang menjela pula kan. Allahumma salli wa sallim ala. Macam nak sebut pendek kan. Jadi yang tadi tu macam dia dah keluar, dia tak boleh nak jawab lah. Kan dia tanya asal, adakah Tuhan kita nak bahawa sekarang ada orang derhaka akan dia? Ahli sunnah wal jamaah, ulama ahli sunnah jawab macam ni, adakah derhaka orang yang Tuhan kita itu? Saya baca melaluk-laluk ni. Adakah derhaka orang, dia derhaka akan Tuhan dengan digagahi akan dia? Maksudnya adakah orang yang derhaka ni, dia derhaka ke Allah Ta'ala, dia derhaka tu dengan dia dipaksa untuk jadi derhaka? Dipaksa ke? Tak. Memang mencuri ni memang dia yang pilih dia nak jadi mencuri kan? Kan iktibar manusia macam tu kan? Yang perempuan tak mau mengaji ni pasal apa tak mengaji? Adakah dia digagahi untuk dia tak pergi mengaji? Tak. Jadi salah siapa? Salah orang tak pergi mengaji lah, bukan salah Allah Ta'ala. Bukan salah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi dia pergi mengaji, bukan macam tu. Jadi kalau ikut soalan isu pertama tu dah kalah dia. Dia dah kalah, dia tak boleh jawab lah tu. Maksudnya dia dah kalah hujah tu. Itu dia beralih pada masalah lain. Maka dijawab pula oleh Mu'tazilah, kata dia, kau beritahu ke aku, jika aku ni Allah Ta'ala tak bagi petunjuk dan Allah Ta'ala menghukum aku jahat pasal dia tak bagi petunjuk kat aku, adakah ia buat baik kepada aku atau buat jahat? Semua soalan-soalan ni macam perangkap je kan. Allah Ta'ala bila dia memang tak nak bagi hidayat kat aku, tu dengan sebab tu aku buat benda jahat. Adakah Allah Ta'ala buat kat aku benda baik ke benda jahat? Macam mana nak bagi jawab supaya dia faham ni? Kan jawab kita boleh je kan. Tapi tengok cara bahasa dia. Tengok lagi saya sebut misalnya umpama bahasa lain kot. Pasal cara-cara bahasa dia jawab tu menarik kan. Bahasa dia terlalu, orang nak dah macam mana, terlalu ringkas, simbolik kan. Maka dijawab oleh ulama ahli sunnah wal jamaah dengan katanya macam ni, jika ditegahkan akan dikau, akan mengambil barang yang milik bagi engkau. Kalau engkau ni ditegah ambil barang milik engkau, maka sesungguhnya buat jahat lah namanya.
Dan jika ditahan akan dikau daripada mengambil barang yang tertentu baginya, bagi Allah Ta'ala, kalau ada benda yang memang tak dibagi, pasal barang tu bukan barang kau tapi hak Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak nak bagi, maka ia tentu dengan pemberiannya dan rahmatnya. Jadi tu terpulang pada Allah Ta'ala lah untuk dia nak beri, dia tak beri. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi tu memang kau punya, betul dia ambil, dia tak bagi, yang tu memang jahat, salah lah. Tapi yang ditahankan engkau daripada ambil ni bukan engkau punya, tapi hak Allah Ta'ala, hak dia untuk memberi pemberiannya dan rahmatnya akan siapa yang dikenakinya. Macam kalau ikut jawab lah tu kan, kita duk melengong lagi lah dengan bahasa kitab apa kan. Kita duk melengong, kita faham benda lah orang duk kelahi ni. Apa jadi bila dia jawab macam tu? Maka putuslah hujah orang Mu'tazilah daripada berbantah dan berbalah dengan ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Habis. Tak kelahi dah lepas tu. Siapa? Memang dia tak boleh jawab. Fahaman itu salah kan? Saya nak urai dengan cerita ni pun, dengan bahasa ni tu pun susah. Tengok saya buat misalnya ni. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau ada satu orang kan, tanya kat kita macam ni, dia tanya apa? Dia kata, Allahumma salli. Lambatnya nak sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Ta'ala, dia tanya, kenapa Allah Ta'ala bagi jadi atas muka bumi ni ada orang baik, ada orang jahat? Kan bagus kalau bagi semua orang baik. Nak isu-isu buat orang jahat tadi lah kan. Kalau Allah Ta'ala ni buat benda baik je, dia buat benda jahat kan. Jadi buat apa Allah Ta'ala buat benda jahat? Kalau buat semua orang baik je kan bagus. Nak jawab seumpama macam dia jawab tadi tu, kalau kata dia buat tu, yang dia tak bagi tu adalah milik orang tu, milik orang lain, kalau tak bagi itu memang jahat dan zalim. Tapi kalau apa yang dia tak bagi tu adalah bukan milik orang tu, tapi hak Allah untuk dia nak bagi, tak bagi, tak ada apa-apa lah, ikut dia. Jadi atas soalan tu dia kata apa, saya ambil cerita lain supaya untuk lebih mudah hadam. Kod cerita ni lagi senang faham daripada cerita yang kita baca ni. Dia tanya, kenapa orang Ta'ala tak buat semua orang baik, kenapa buat ada orang jahat? Saya ngaji ada setengah-setengah Tok Guru jawab macam ni, senang je jawab ni, kata dia. Tapi dia tak jawab direct, jawab macam ni. Ada motor tak? Orang muda selalu ada motor lah. Memang tak ada motor, ada basikal lah. Aku tanya hang, tanya orang tu, ada motor tak? Ada. Motor apa? Spy pun. Nak tanya sikit, awak tak pakai Honda RZ apa? RSZ Honda ke? Yamaha. Honda apa lah ni? Tu RS. Kenapa tak pakai RS ke? Honda 70 ke? Honda 50 ke? Honda apa lagi ada? Saya pun tak kerti nama motor ni. Dan kenapa pula kilang ni buat motor ni macam-macam jenis? Kalau buat semua spy kan senang. Tak ada lah yang ni motor RS lah ni lah kan. Motor 70 lah, 50 cc, 90 cc dulu ada macam tu lah. Lah ni pun ada 125 cc, macam-macam nama. Motor Honda gelombang apa? Honda Wave, Spy Class, ada Class 1. Kan macam tu kan. Teringat nak sebut jenis-jenis motor Honda tu. Tahu orang budak tu jawab apa? Ikut kilang dia nak buat. Budak tu sendiri jawab, ikut kilang dia nak buat, dia nak keluar yang spy ke, spy kelas ke, siapa ada duit beli, tak ada duit tak usah beli.
Ya, dia kata macam tu lah. Apa dia? Allah Ta'ala ikut dia lah, nak bagi ada orang jahat ke, nak bagi orang baik ke, hak dia. Ikut dia nak bagi keluar produk mana. Orang Islam ke, orang kafir ke, orang taat, tak taat ke, orang soleh ke, toleh ke, nak jadi orang kafir ke, kulit hitam ke, kulit putih ke, orang sihat ke, orang cacat ke, ikut dia lah. Pasal dia yang bagi keluar, dia yang bagi jadi. Belah gitu ya orang muda tu. Macam apa? Jawapan siap dah. Dijawab dengan motor lah. Dijawab dengan motor. Yang ni buat serupa. Dijawab dengan masalah milik. Salah milik. Cuma bahasa dia itulah kan. Boleh faham tu maksudnya faham cerita ni. Jadi nak faham tujuan asal nak cerita tak mana. Yang kata Allah tak wajib atas dia nak buat benda baik. Hak dia untuk buat benda baik atau buruk, dan baik buruk semua datang pada dia. Tak ada apa yang berlaku melainkan semua datang kehendak Allah Ta'ala. Walaupun begitu, Allah Ta'ala dia tak pernah suruh benda kufur, dia tak suruh benda maksiat. Siapa yang buat benda kufur dan benda maksiat, mudarat atas diri dia sendiri, fa alaihi kufruh, dia akan tanggung mudarat maksiat ataupun kufur dia tu di atas kejahatan yang dia buat. Allah Ta'ala tak pernah perintah suruh. Tapi kalau hang pilih, Allah Ta'ala bagi, dia bagi kederat untuk kamu buat, tapi dia balaslah di atas apa kejahatan yang kamu laksana. Jatuh kita belajar ada prinsip lepas, ada ayat Quran, saya kata kalau boleh hafal ayat Quran tu apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tak dipersoal pada Allah apa yang dia buat, tapi kita lah akan dipersoal apa yang kita buat. Terus apa soal lah Allah Ta'ala, kenapa buat ada orang taat tak taat, kenapa buat coronavirus tak coronavirus, kenapa macam ni, susah lah tadi. Bukan masalah kita, kerja kita nak bertikai apa Allah Ta'ala buat tak buat, tapi perhati tengok pasal apa kena bencana, pasal apa kena macam ni, pasal apa kena penyakit macam ni, pasal apa kena macam ni. Semua ada hikmah dan rahsia belaka. Allah Ta'ala tak buat sia-sia. Jadi atas kita sama ada nak balik pada dia atau menjauhkan diri pada dia. Itulah sekali lalu. Yang seumpama macam tu cerita dengan apa yang ulama ahli sunnah wal jamaah kita kelahi dengan puak-puak Mu'tazilah ni. Siap. Au ma'adzuhuli atau dengan lalai. Situ dulu. Jadi yang ni yang disebut kita baca pagi tadi. Yang sebelum ni apa dia? Yang dalam matan tu dia sebut Allah Ta'ala jadikan, mustahil Allah Ta'ala jadikan ni dengan karahah au ma'azzuhuli au awil ghaflati atau bita'lili au bitab'i. Yang dua perkara tu dia berlawanan dengan ain zat, dengan diri zat. Ada yang berlawanan dengan ta'alluq bagi sifat iradah. Dia ada perhalus macam tu saya sebut. Tengok jumpa situ nanti dia sebut lagi kot. Wallahu a'lam. Soalan kalau ada. InsyaAllah kita sambung nanti. Au ma'azuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.